ada juga kadang-kadang pesakit dia yang ada rabun tinggi rabunnya tinggi lebih kurang dalam 900 macam tu, biasanya nak datang untuk buat lasik lah, mereka nak glasses free tidak lagi makan cermin mata. Tapi lepas buat saringan tu mereka diberitahu bahawa tidak boleh, lasik ni tak sesuai Dr. Ainul sebab kornea tu tak cukup ataupun nipis. Jadi adakah harapan mereka akan hancur berkecai-kecai ataupun ada lagi peluang lain Dr. Ainul? Boleh terangkan? Ya. So macam Dr. Azhar menceritakan, biasanya sebelum kita buat lasik lah kena jumpa pakar dulu, kita buat saringan, kita panggil pre-lasik assessment. Tujuannya untuk kita melihat sama ada pembedahan tu sesuai, matanya sesuai juga untuk pembedahan dan boleh ke dibuat pembedahan dengan selamat. Kadang-kadang masalahnya matanya normal tapi powernya terlalu tinggi dan tak cukup tebal kornea tu untuk dibentukkan. Dan jika teruskan, maknanya kornea tu bolehlah dihilangkan power, tapi jika kornea terlalu nipis boleh membahayakan jadi boleh kita mendapat apa yang kita panggil ectasia, maknanya shape tu dah kita buat shape bentuk yang baru, powernya dah hilang, tapi tak sampai beberapa bulan power tu datang balik Jadi sakit-sakit ni biasanya tak boleh dibuat lasik dan pakar akan menasihatkan kenapa tak boleh. Dan jika mereka masih rasa motivated, maknanya ada sebab-sebab yang kuatlah kenapa mereka perlu untuk tak pakai cermin mata. Contohnya contact lens tak sesuai ke mata terlalu kering. Jadi satu lagi option adalah untuk kita membetulkan atau menghilangkan rabun dengan kita memasukkan kanta seperti contact lens tapi bukan di permukaan kornea tu tapi di dalam mata. Jadi kanta tu diletak di satu kawasan yang kita panggilnya sulcus lah. Dia di depan sikit kanta mata asal kita, tetapi di belakang iris atau anak mata. Ada small space di situlah yang mana kanta seperti kanta lekap yang boleh dimasukkan ke dalam mata. Short form dia ICL. So dipanggil juga implantable collamer lens. Jadi teknologi dah bermacam-macam sekarang Dr. Ainul Bukan sahaja lasik, malahan saya dengar ada 7 sebenarnya pembedahan refraktif yang boleh dibuat untuk untuk membuang rabun anda. Kita lihat kesesuaian yang mana Jadi datanglah untuk berjumpa dengan pakar untuk mengetahui macam mana apa yang sesuai untuk mata anda. Jadi saya ada seorang pesakit Dr. Ainul beliau ni telah membuat proses lasik dengan saya dan berjaya. Jadi beliau datang daripada keluarga yang hampir kesemuanya ada masalah rabun dan memakai cermin mata Jadi ibunya berumur lebih kurang 50-an tertarik melihat anaknya sudah tak perlu makan cermin mata lagi. Jadi apakah pembedahan yang sesuai untuk ibu ni? Ibunya mesti dah rabun jauh, rabun dekat. Jadi bila sampai umur-umur tertentu tu mereka ni lebih berminat untuk membaca. Ada yang suka menjurus kepada membaca Al-Quran, ada yang membaca untuk pekerjaan sebagainya. Jadi boleh Dr. Ainul kongsikan apa yang kita ada di Arah Damansara yang boleh ditawarkan? Baik. Jadi bila umurnya, sebagai contoh lah kita ambil kes tadi, umurnya sudah 50-an dan berhajat lah untuk tak pakai lagi cermin mata untuk jauh dan untuk dekat. Kita perlu nombor satunya periksalah keadaan matanya untuk pastikan yang selain daripada rabun, adakah matanya mengalami perubahan-perubahan yang berkaitan dengan umur, contohnya katarak dan juga retina dan jika kataraknya tidak tebal sangat, maknanya kantanya masih clear dan retinanya sihat, tak ada kencing manis yang telah naik ke mata. Jadi boleh juga dibuat lasik, tapi macam diceritakan tadi, kita boleh buat monovision untuk supaya ada kebebasan untuk jauh dan dekat. Tapi kebanyakan mereka yang umur 50-an ini biasanya ada sedikit perubahan umur atau kita panggil aging changes kepada kanta mata. Dan biasanya bergantung pada
level atau perubahan ataupun cataract yang ada di kanta mata, saya akan nasihatilah sakitnya. Jika in other words, kalau cataract tu dah ada, saya tak recommend untuk buat lasik. Sebab katalah saya buat lasik umur 50 tapi dah ada cataract, dan umur 55-60 dah mula kabur sebab cataract dia makin tebal, takkan kita nak buat satu lagi surgery ya. Bukan takkan, memang terpaksa lah sebab cataractnya sudah timbul ya. Jadi pada peringkat ini kita tengok cataract tu signifikan ke tak. Kalau umur 50-an tapi kanta masih very clear, boleh lagi buat lasik. Tapi kalau dah ada tanda cataract, then saya akan mungkin recommend untuk membuat satu pembedahan cataract, bukan untuk menghilangkan kerapunan akibat cataract, tapi untuk menukar paru mata dengan memasukkan kanta multifocal. Ini dapat memberi kebebasan lah, maknanya kalau ada rabun jauh dibetulkan juga, kalau ada silau dibetulkan sekali dengan kanta yang sama, dan sebab dia multifocal, dia ada reading portion supaya untuk bila nak membaca juga tak perlu nak pakai reading glasses ya. Jadi ini sejenis operation cataract menggunakan kanta multifocal. Jadi menarik di situ ya. Maksudnya kita ada kanta yang dipanggil multi ataupun trifocal yang Dr. Ainul ya, yang boleh memberikan penglihatan, membetulkan penglihatan yang jauh. Intermediate ni biasanya untuk contohnya kalau kita nak memasak tu, kita memotong ya, ataupun kita melihat pada dashboard kereta ya, ataupun pada skrin laptop kita, ataupun near vision di mana kita melihat handphone ataupun buku untuk membaca ya. Jadi bila kita masukkan kanta ni, kita tak perlu nak beli banyak sangat cermin mata, betul tak Ainul? Sebab tiga penglihatan untuk tiga jarak tu boleh dibetulkan dengan syarat mata kena sihat. Betul tak Ainul, okay? Alright, bagus. Okay, jadi di Al-Damansara kan, kita ada menawarkan satu teknologi pembedahan cataract yang dinamakan leadless cataract ataupun pembedahan laser cataract tanpa bilah atau tanpa pisau. Jadi selama ni kalau kita dengar di luar tu, kalau kita tanya makcik buat pembedahan apa? Oh, saya laser mata saya, ataupun saya membuat pembedahan sakit, saya akan tanya, doktor ni nak potong ke nak laser? Jadi di luar pun sebenarnya kebanyakan orang merasakan bila mereka melakukan pembedahan tu, mereka di laser. Jadi ingin saya betulkan ya Dr. Ainul, sebenarnya di laser yang dimasukkan tu bukan sebenarnya laser. Jadi mereka menggunakan teknik phacoemulsifikasi ataupun kita gunakan teknik ultrasound. Kerana bila kita cakap pasal ultrasound ni, orang ingat ultrasound yang check baby di perut tu kan. Sebenarnya ultrasound ni adalah satu sistem di mana kita gunakan satu alat yang hujungnya sentiasa bergerak. Jadi bayangkan kalau kita pergi tepi jalan, kita lihat macam mana orang pecahkan batu kan, dia guna mesin kan yang bergegar tu kan Dr. Ainul. Jadi teknologi macam itulah konsep yang sama kita gunakan untuk pecahkan cataract kita di dalam mata dan kita sedut dia keluar. Itu namanya phacoemulsification, tapi ramai orang awam memahaminya sebagai laser lah. Jadi pun kita senang nak terangkan. Tapi berbeza dengan leadless ataupun laser cataract yang kita ada ya, sebab kita menggunakan teknologi femtosecond laser ya. Femtosecond ni maksudnya laser tu menggunakan teknologi cahaya untuk memotong ya, tanpa merasa sakit. Jadi bolehkah Dr. Ainul terangkan apa kelebihan membuat pembedahan menggunakan femtosecond laser cataract ni berbanding dengan pembedahan biasa? Ya. So seperti Dr. Norazah menceritakan tadilah, kebanyakan orang ramai berfikir bahawa semua operation cataract di zaman sekarang ni menggunakan laser, tapi itu bukan sebenarnya lah ya. Kezalimannya kelazimannya saya mungkin 95% pembedahan cataract moden ya menggunakan phacoemulsification, tapi cuba namanya agak panjang, jadi lebih mudah untuk public ataupun orang ramai menggunakan perkataan laser ya. Tapi sebenarnya laser bukan laser, kita guna ultrasound ya. Jadi ultrasound ni dia seperti satu vacuum, kita sedut kanta mata tu, tapi sebab kanta mata katalah umur dah 80 tahun tu, dia bukannya macam jelly, dia dah keras. Itu yang kita kena guna ultrasound tu untuk pecahkan dia dulu,
lepas tu disedut ya. Now, kenapa pula ke arah damansara ni kita nak guna laser? Ini laser yang betul lah, kita panggil femtosecond laser. Advantage ataupun kenapa kita mendapatkan laser ini sebab kami di sini berasa dengan ada laser ni kita boleh satu sama ada mengurangkan penggunaan ultrasound untuk melembut atau memecahkan kanta mata ini, ataupun in fact boleh langsung tak guna ultrasound untuk membuat operation cataract ya. Jadi apa yang dirisaukan sangat dengan ultrasound ni ya. Jadi macam Dr. Nur Azah cerita tadi, untuk kita pecahkan jalan ke simen tu guna mesin tu ya, untuk pecahkan simen ataupun batu guna apa kita panggil tu impact drill agaknya ya dipanggilnya. Jadi ultrasound ni actually benda yang bagus ya. Cumanya jika cataract tu tebal dan keras, lagi banyaklah ultrasound yang kita gunakan ya. Dan side effect ultrasound ni jika tidak diguna dengan baik, maknanya cataract ni terlalu keras dan pakar bedahnya terpaksa guna banyak sangat ultrasound, ada side effect dia ya. Side effectnya adalah mungkin ultrasound tu bukan saja memecahkan cataract tapi juga mencederakan organ-organ lain di dalam mata ya. Terutamanya kat depan ni ya, dalam kita panggil dia kornea ya. Jadi kornea ni dia macam cermin lah, window kepada mata kita ya. Jadi kalau ultrasoundnya terlalu banyak diguna sebab cataract tu dah keras sangat, ada kemungkinan lepas pembedahan tu mata tu lambat untuk terang ya, kerana kornea tu menjadi bengkak akibat terlalu banyak kena ultrasound. Dan kadang-kadang unfortunately setengah sakit tu kornea tu langsung tak terang, dia sentiasa bengkak saja sebab dah terlalu banyak ultrasound semasa pembedahan cataract ya. Jadi ultrasound tu memang benda yang bagus ya, tapi kalau tak diguna dengan baik atau terlalu banyak ultrasound, ada mudarat dia ya. Jadi di arah damansara ni saya personally dengan mesin laser ni, apa yang dibuatnya, dia boleh menolong kita untuk membuat beberapa step dalam pembedahan, antaranya untuk membuat incision ataupun pemotongan di kornea. Keduanya, untuk kita sebelum buang cataract tu kita kena buat pintu dulu untuk kita access cataract tu, kita panggil capsulotomy ya. Kalau secara biasa surgeon tu kena guna jarinya dan instrumen seperti forceps untuk membuat pembukaan itu. Tapi dengan menggunakan laser, saya rasa lebih tepat. Biasanya pembukaan tu kita nak buat di bulat ya. Jadi kalau saya guna pensel pun nak lukis bulatan, tak boleh kalah lah dengan kalau komputer yang buat bulatan ya. Jadi bulatan menggunakan laser memang tepat bulat, dan mesin yang kita ada sini agak cepat, dalam 0.8 saat bulatan ataupun pintu tu dah dibuat ya. Dan ketiganya yang saya rasa paling penting lah, yang saya cerita tadi, laser tu boleh membelah cataract tu pada cube-cube yang kecil, supaya macam teknik yang saya guna tu, saya tak payah guna ultrasound langsung ya. Jadi sedut saja ya. Jadi kalau kita fikirkan ya, kalau ultrasound banyak sangat boleh rosak, kalau tak guna mesti lagi elok lah ya. Tapi ada teknik yang perlu dibuat untuk hanya menggunakan laser tanpa ultrasound ya. Jadi kalau tak guna ultrasound, advantage dia kalau cataract keras pun biasanya kalau guna phaco atau ultrasound mungkin seminggu 2 minggu baru dapat terang. Kalau kita tak guna ultrasound, mungkin insya-Allah dalam 2-3 hari. Apa yang kita nak dapat guna melihat seminggu 2 minggu masanya, kita dapat mungkin hari kedua, hari ketiga ya. Kalau cataractnya kurang tebal, in fact the next day pun sakit boleh drive sendiri ya, untuk follow up ya, sebab ultrasound yang diguna tu sama ada sangat kurang ataupun tak ada ultrasound langsung. Jadi saya rasa itu advantage lah penggunaan laser sebenar ya, femtosecond laser. Jadi di sini saya ulangkan balik ya, antara orang kata kebaikan menggunakan femtosecond laser ni bila kita bercakap mengenai ketepatan ataupun kejituan, kerana bila kita nak guna kanta yang khas yang trifocal atau multifocal, kata-kata premium ni, kita perlukan ketepatan Dr. Ainul kan, barulah kanta tu dapat berfungsi dengan sangat bagus. Jadi itu penting ya. Laser ni dia membantu orang kata menyebabkan potongan-potongan tu tepat di tempatnya. Lagi satu ialah macam Dr. Ainul bincangkan tadi,
cepat kita untuk mendapat pemulihan penglihatan tu. Visual recovery is very fast. Kadang-kadang pesakit saya tak sampai berapa hari dah mula memandu dah semula untuk jemput cucu pulang ke sekolah atau hantar sekolah ketika sebelum pandemik ni ya. Jadi Dr. Ainul, itu adalah orang kata kebaikan-kebaikan apa yang kita boleh offer ya. Secara tak langsung saya ulang balik, kita boleh buatkan mereka, berikan mereka LASIK. Kalau tak sesuai LASIK, kita boleh masukkan contact lens dalam mata. Ada khas peperiksaan pembedahan khas dipanggil ICL, dan orang yang rambut dekat juga masih boleh membuat LASIK jika mereka sesuai untuk membuat blended vision. Dan ada juga pembedahan katarak ataupun pertukaran kanta secara refraktif, di mana kita boleh gantikan kanta sedia ada itu dengan kanta premium untuk mereka melihat jauh, jarak sederhana dan juga dekat. Jadi Dr. Ainul, itulah kebaikan antara pembedahan refraktif yang kita boleh offer pada pesakit kita. Tapi ramai di antara pesakit kita ya, mereka ni suka untuk mengelakkan pembedahan selaput mata atau katarak sejenis sebab mereka ni takut, Dr. Ainul. Saya ingin kongsikan pengalaman saya mengenai seorang pesakit saya ni, umurnya 80 lebih lah. Dia ni dikurniakan alhamdulillah kesihatan dan dia boleh berdikari, dan dia tinggal seorang di Sabah kerana anak-anaknya ramai yang dah berhijrah ke luar negara, bekerja ya. Jadi akibat penglihatan yang kabur, makcik ni selalu bawa kereta di waktu malam, kerap kali kita panggil kemalangan. Lah orang tua bawa kereta tak laju, jadi kemalangannya pun mungkin impaknya rendah. Jadi kata dia dah 3 kali langgar kerbau dan sekali melanggar belakang lori katanya. Jadi sejak itu anaknya rasa sangat risau dan terpaksa memujuknya membawa ke hospital. Jadi setelah membuat pembedahan tu, saya tanya kepadanya, adakah pembedahan ini sakit ya? Jadi dia kata tidak sakit, tapi rasa tu memang ada, tapi boleh tahan, tidak takut. Jadi adakah dia takut, saya tanya ya. Jadi makcik ni cakap semula, dia kata dia sebenarnya pengalaman yang dilalui tidak menakutkan seperti yang dibayangkan. Jadi orang tua ni bila dia tinggal seorang, Ainul, dia suka memikirkan perkara-perkara yang mungkin di luar jangkauan pengetahuan mereka. Mereka suka mikir benda-benda yang menakutkan mereka. Jadi dia kata, kalau saya tahu pembedahan macam ni 20 tahun sebelum ni, saya dah melakukan pembedahan ni katanya. Jadi message yang saya nak sampaikan ialah untuk ibu bapa kita ya, ataupun orang tua atau atuk nenek kita di kampung tu, kita mesti prihatin dengan mereka. Jika mereka sudah mengadu masalah mata, bawalah mereka untuk berjumpa dengan pakar dan berbincang apakah yang akan dia expect. Jadi semasa pembedahan tu ya. Jadi bagaimana dengan pendapat Dr. Ainul? Adakah Dr. Ainul nak kongsi apa-apa pengalaman dengan pesakit Dr. Ainul setakat ni? Ya, saya rasa seperti Dr. Nur Azhar menceritakan, kadang-kadang kita mempunyai anggapan yang tak betul lah, terutama bapa saudara, mak saudara atau nenek kita yang dah umur ya, mungkin di kampung, dan mungkin kita berpendapat yang bila dah berumur tu memang normal lah, biasa lah, kakinya dah tak kuat, belakangnya dah sakit, mata pun sepatutnya kabur ya. Tapi tak semestinya ya, kita tak boleh menganggap atau membuat andaian just because pakcik kita tu dah, atau mak ayah kita dah berumur, maknanya memang sepatutnya lah matanya tak nampak. Itu tak betul ya. Dan saya bagi satu contoh lah. Saya ada satu sakit sebenarnya, saudara jugalah ya. Umurnya tak adalah tinggi sangat ataupun lanjut ya, tapi sejak kebelakangan ni dia macam kurang minat untuk keluar, untuk driving, katanya sebab takut sesat. Katanya jalan sekarang dah macam-macam. Saya pun malas nak keluar lah, asyik sesat ya. Saya tak ada smartphone lah, saya nak duduk rumah je lah. Kemudian ada juga diajak untuk pergi umrah, tapi macam a bit reluctant untuk pergi ya. Macam-macam lah alasannya lah ya. Jadi akhirnya saudara saya atau bapa saudara saya ni dibawa berjumpa dengan saya, dan
bila saya periksa matanya memang ada cataract dan agak teruk penglihatannya, dan no wonder lah pakcik ni tak mau nak driving sebab memang dah tak nampak. Dan kalau driving tu memang bukannya sesat, mungkin accident lagi Jadi saya buat pembedahan untuk pakcik saya ni, dan selepas pembedahan penglihatannya menjadi terang, dan tak lama lepas tu dia sendiri yang mengajak ahli keluarganya untuk pergi umrah, dan ramai ahli keluarga actually terkejut tiba-tiba pakcik ni sangat entusiastik lah untuk sekarang dah boleh memandu, dah pergi umrah Jadi saya rasa mesejnya adalah mungkin saya simpulkanlah daripada peringkat kanak-kanak, kita jangan anggap anak kita tu tak ada rabun sehingga kita dah check. Itu satu sebab sekarang kita duduk kat rumah, tak ada cikgu yang nak periksa sama ada anaknya boleh nampak ke papan blackboard kat depan tu Kalau dulu pergi sekolah, tengok anak ni banyak mistake dalam homework, dia akan check ini mata nampak ke tak, tapi kita dah online kat rumah semua dekat kita tak tahu Jadi ibu bapa kena mistake tu dia bukan check mata, dia marah dulu. Sebab kat rumah kita depan komputer kita ingat budak ni tak pandai ke, malas ke apa ke, tak konsentrate ke. Jadi untuk kanak-kanak bawah 18 tahun ni check lagi. Saya rasa mungkin 4 tahun 5 tahun tu tak terlalu awal sebab macam Dr. Noazah kata, by umur 8 tahun dah kalau kita tak betulkan boleh dapat lazy eye. Golongan kedua ni 18-21 yang mula nak berjinak-jinak dengan contact lens kita kena pastikanlah yang pandai guna contact lens. Jika tak sesuai, mungkin ada role lah untuk refractive surgery, LASIK. Ketiga, macam Dr. Noazah cerita, bila umur tu dah meningkat, dah mula masalah membaca, dan akhir sekali bila umur lebih meningkat dan ada cataract dan mula tak nampak dan ada impact dari segi quality of life lah. Betul Tana. Saya terima kasih kerana kita memberi kesimpulan pada perbincangan kita pada hari ini. Jadi ingin saya terangkan semula, bukan terangkan, macam beri penekanan untuk ibu bapa ni. Kita lihat macam Dr. Tana cakap tadi, ramai kata mata tak nampak sebab dah tua, memang dah tua macam ni lah. Sebenarnya tidak Jadi eloknya walaupun mereka tidak orang kata komplain, bawa sahaja untuk pemeriksaan mata. Kerana kita tahu kadang-kadang kalau pandangan mereka kabur, dia akan menjejaskan aktiviti harian dia. Ataupun mungkin selama ni hobinya suka membaca, mereka dah tak berminat dah sebab tak nampak dan mereka tidak lagi bersukan, kerana bila bersukan tak nampak, mereka ada risiko untuk jatuh dan cedera, dan ini juga menyebabkan nutrisi pemakanan mereka mungkin berkurangan kerana mereka tak nampak buah apa yang mereka makan. Jadi secara tak langsung dia akan orang kata apa, mengubahkan cara hidup dia dan menyebabkan kehidupan tu jadi lebih sukar lagi. Baiklah, Dr. Anol, kita ada soalan di sini daripada Leon Ban yang mengatakan, good afternoon doktor, good afternoon Leon Ban. Katanya kawannya memberitahukan bahawa tiba-tiba mereka telah melihat nampak satu macam bintik-bintik hitam pada matanya yang sentiasa ada, stationary dot pada mata kirinya. Tapi rasanya benda tu tak bergerak, dia sentiasa hitam dan tak bergeraknya. Dan lepas berkelip-kelip pun tidak hilang juga, dah 2 hari begitu. Jadi perlukah dia mendapatkan rawatan daripada doktor mata, Dr. Ainul? Jadi apa yang diceritakan tu bintik hitam kita pisah pula dengan Dr. Ainul sebentar kita tunggu sebentar lagi jika kita dapat semula putus sedikit. Jadi floater ni kita adalah sensasi di mana kita nampak seperti ada semut ataupun bintik hitam. Okey Dr. Ainul. Apa yang pesakit itu nampak jadi floater ni banyak sebab, tapi jika floater tu baru nampak, dulu dah tak pernah nampak pun floater tu, baru 2 hari nampak floater, elok diperiksa sebab salah satu benda yang kita perlu rule out ataupun pastikan bukan benda tu adalah floater tu disebabkan mungkin
kerosakan pada retina, mungkin ada retinal tear ataupun retinal detachment, ya. Jadi itu benda pertama lah yang perlu di-excludekan, ya. Jadi dan the only way untuk kita be sure tu kena jumpa pakar mata, sebab mata tu kena periksa dengan guna mikroskop, dikembangkan anak mata, tengok apa punca floater, ya. Walau bagaimanapun kebanyakan kesnya adalah tak serius lah. Ada Dr. Razak pasti tahu the most common cause kalau umurnya sudah lanjut, setelah kita do proper check is kita panggil posterior vitreous detachment. Jelly kat belakang mata tu dia dah lekang sikit, jadi bila dia ke depan tu kita nampak sikit lah bahagian jelly yang dulunya kita tak nampak, tapi kita tak boleh make that assumption. Jadi nasihat saya, kalau floater tu baru tak pernah nampak, datang jumpa doktor. Okey, ada juga soalan yang mengatakan bahawa mudah ke nak periksa mata kanak-kanak, ya? Jadi saya jawab soalan ni, Dr. Ainul. Okay. Dr. Nur Azhar tu menjawab. Ya, bila sepatutnya, ya, anak kita ni kita kena bawa untuk membuat, kita panggil screening penglihatan, ya, atau visual screening seawal umur 4 tahun, ya. Kerana sebelum ini apa yang berlaku ialah bila kanak-kanak ni masuk ke sekolah, di sekolah mereka ada membuat, orang kata, pemeriksaan atau saringan penglihatan secara besar-besaran, ya, MES, pada semua kanak-kanak berumur 10 tahun. Masa ni yang kita akan mula, orang kata, dapat mencari mana-mana kes-kes yang rabun dan ada masalah sebenarnya. Tapi disebabkan oleh PDPR, kanak-kanak ni tidak dapat membuat saringan. Banyak kes yang kita miss, ya. Miss kita tak dapat orang kata mengenal pasti kanak-kanak ni. Jadi ada juga program di mana kanak-kanak seawal tadika lagi sudah digalakkan untuk membuat saringan penglihatan. Jangan risau jika anak puan-tuan tak reti ABC, sebab dia ingat baca penglihatan ni kena baca ABC atau nanti dia confused. Jangan risau, sebab kita ada pelbagai cara untuk orang kata memeriksa tahap penglihatan mata kanak-kanak. Kita pun boleh memeriksa tahap penglihatan mata baby, Dr. Ainul. Yang tak bercakap pun kita boleh tahu, kita ada alatnya. Jadi kalau boleh bawa anak tu untuk penglihatan, saringan penglihatan, ya. Alright. Jadi kita ada satu soalan daripada Zulhilmi, Dr. Ainul. Good afternoon, doktor. Yes, nak tanya, adakah penyakit 3 serangkai juga mempunyai kaitan dengan permasalahan mata? Sebagai contoh, penyakit 3 serangkai ni menyebabkan selaput mata mereka menjadi lebih tebal. 3 serangkai tu kencing manis, darah tinggi dan kolesterol, ya. Ya, okey. Right. Jadi memang kita tahuilah kencing manis tu utamanya memang menjadi penyakit yang boleh mempercepatkan perubahan pada seluruh badan termasuk mata, ya. Antara perubahan yang kita lihat adalah katarak akan menjadi lebih tebal ataupun develop lebih cepat di dalam sakit kencing manis, terutamanya bila kencing manisnya tidak terkawal, ataupun kencing manisnya sudah lama. Penyakit kedua yang ditakuti adalah jika penyakit kencing manis tu naik ke retina. Retina tu kalau katarak di sini, retina tu kat belakang, ya. Retina tu macam sensor kepada kamera lah. Jadi kalau mata depannya terang tapi retina sensornya dah rosak, kita buta, ya. Jadi penyakit kencing manis yang melibatkan mata yang kita risau adalah diabetic retinopathy. Diabetes tu kencing manis, retinopathy adalah penyakit retina akibat kencing manis, ya, dan boleh menjadi buta, ya. Jadi yang penting, ya, bila seorang tu mendapat diagnosis yang dia tu diabetik, tak kisahlah baru semalam dapat tahu kencing manis ke ataupun setahun lepas ke, benda pertama yang dia kena buat, cek mata, ya. Sebab katalah kita baru jumpa doktor, pakar kata, pakcik kencing manis, ya, tapi kita sebenarnya tak tahu berapa lama dah kita kencing manis. Kita baru jumpa doktor semalam, ya, tapi berapa lama sebelum tu kita kencing manis kita tak tahu, ya. Dan mungkin dah ada dah kesan kencing manis tu kat mata kita tak tahu, ya. Dan kadang-kadang masalahnya kita dapat tahu bila dah terlambat. Macam tadi kes floater tu mungkin juga kalau kencing manis mungkin juga disebabkan oleh
atau floaternya akibat pendarahan akibat kencing manis. Ya. Jadi 3 serangkai ini memang boleh membahayakan, perlu dikawal dan juga boleh membutakan. Ya. Jadi setiap tahun at least once a year lah, bergantung pada keadaan mata, kena cek mata jika ada penyakit 3 serangkai, terutama kencing manis. Ya, Dr. Ainul, ada soalan ya di sini. Bilakah umur yang sesuai untuk kita membuat corrective age surgery ni, pembedahan refraktif ni? Apakah umur yang sesuai? Saya rasa mungkin ini berkait pada LASIK lah. LASIK tak sesuai untuk kanak-kanak kurang daripada umur 18 tahun. In fact, umur yang paling baik adalah 21 tahun, kerana difikirkan pada umur 21 tahun tu remaja itu sudah menjadi dewasa dan matanya tak memanjang lagi. Maknanya power dia sudah stabil. Jika kita buat LASIK pada mungkin teenager umur 15 tahun, mungkin untuk setahun dua penglihatannya masih terang, tapi bila mata tu memanjang lagi, power mata tentunya berubah. Jadi kita tak akan nasihatlah untuk buat LASIK kecuali kes-kes tertentu yang perlu dibuat, untuk contohnya mengelak mata malas. Jika mata yang memang powernya tinggi sangat, memang tak dinasihatkan jika umurnya kurang daripada 18 tahun. Tapi umur yang terbaik sebenarnya 21 tahun ke atas. Betul, pembedahan refraktif ni pada kanak-kanak ada, tapi hanya untuk kes-kes terpinggir. Ya. Dan ada soalan mengatakan bahawa boleh tak dia menghapuskan cermin matanya secara natural? Maksudnya adakah rabun ni hilang dengan sendirinya? Ada juga yang ramai mengatakan bahawa masa saya kecil saya kena pakai cermin mata, tapi bila dah besar tak perlu dah, saya rasa. Boleh tak Dr. Ainul terangkan? Boleh. Jadi ada setengah orang masa kecil, termasuk saya sendirilah, masa saya kecil sekolah rendah, saya ingat saya pakai cermin mata. Mungkin juga sebab tengok TV ada hero dalam tu, masa tu pakai cermin mata, saya pun nak pakai cermin mata juga. Jadi powernya masa tu ada, tapi tak banyak. Tapi saya rasa masa tu power mata saya, kita bukan kata myopia lah, tapi hyperope. Hyperope tu maknanya mata tu fokus image dia tak terang sebab image tu tak jatuh kat retina, tapi bukan seperti myopia atau rabun dekat yang mana image tu jatuh kat depan. Image tu jatuh kat belakang. Jadi mungkin mata tu pendek daripada biasa, tapi bila saya meningkat umur, saya semakin tinggi, bola mata saya semakin panjang, image yang dulunya jatuh kat belakang tu sekarang sebab bola mata dah memanjang ke belakang, jadi normal balik lah. Jadi power tu macam hilang sendiri. Tapi kebanyakan kanak-kanak yang rabun di Malaysia ni ataupun di kawasan Asia ni lebih kepada myopia. Jadi myopia ni tak boleh hilang sendiri. Dia bila mata tu memanjang, budak tu semakin tinggi, bola mata pun memanjang, myopia tu akan naik sikit. Jadi ada tak ubat ke, eye drop ke, exercise mata ke yang boleh menghilangkan rabun? Kalau myopia saya rasa tak ada. Tapi kalau hyperopia tu mungkin naturally dia boleh hilang sendirilah. Betul, tapi betul, sebab kanak-kanak ni dilahirkan masa dia kecil. Jadi power ni bukan je rabun jauh, dia rabun dekat. Jadi bila mata tu panjang, rabun tu lama-lama hilang. Jadi bila Dr. Ainul bercerita pasal myopia ni, saya tertarik untuk mengatakan bahawa myopia ni banyak sekarang ni kerana kita banyak membuat kerja-kerja yang dekat. Baik Dr. Ainul, sebelum kita tinggal, masa kita dah habis sebenarnya, tapi sebelum kita mengakhiri rancangan ni, ada orang dah akhiri rancangan dengan pantun, tapi saya dengan Dr. Ainul ingin berkongsikan, beri kami sedikit masa sedikit untuk berkongsikan tips-tips penjagaan mata di alam digital dengan penonton kita pada hari ini. Jadi nak ingat tips senang je, ingat ABC Dr. Ainul. Jadi A is avoid and adhere. Avoid ni maksudnya elakkan melihat skrin yang dekat tu terlalu lama. Elakkan untuk melihat benda-benda yang dekat, kerja-kerja dekat ni dalam jangka masa yang lama. Dan adhere to 20-20-20 rules. Pernah dengar tak undang-undang 20-20-20? Setiap 20 minit kita melihat pada skrin, kita perlu memandang pada satu objek dan yang jaraknya lebih kurang 20 kaki, lebih kurang 20 saat saja. Jadi setiap 20 minit kita lihat ke mata kita, lihat jauh. Dr. Ainul? Jadi B
kalau bahasa Inggerisnya brightness and blink lah, maknanya kita tengok computer screen ke phone screen tu, especially bila waktu malam mungkin kita nak kurangkan brightness tu supaya tak terang sangat, jangan lampu dari screen tu terus memancar kat mata ya. Untuk mengurangkan kita panggil eye strain lah, or digital eye strain. Blink ni maknanya kelip mata. Bila kita tengok benda yang kita tengah khusyuk, tengok YouTube ke, tengok Squid Game, apa yang filem Korea tu, kadang 2 jam, 3 jam tak kelip mata, tengok khusyuk betul, dan mata jadi kering. Jadi kita kena kelip lah. Kelip tu actually natural, kita tak perlu fikir pun. Cumanya bila kita tengah khusyuk tengok tu, naturally mata tu tak mau kelip, kita tak mau miss benda yang penting. Jadi kadang-kadang mata jadi kering. Jadi kita perlu berehat juga lah mata tu. Tak tahu ada yang melihat huruf yang kecil, ada yang tak berkelip tengok hero-heroin Korea. Dr. Ainul ni menarik kat situ ya. Jadi C ni kita stand for consume and care. Ada soalan tadi, apa yang vitamin khas untuk mata? Jadi kita kata consume healthy food ya. Kita galakkan untuk makan vitamin-vitamin atau antioksidan seperti vitamin A, C dan E. Kebanyakan pemakanan yang ada zat lutein dan zentin. Lutein dan zentin ni ialah pigmen khas yang ada pada urat mata kita, di makula tu, di mata, di dalam mata yang saya cakap tadi kan. Jadi cari makanan-makanan yang kaya dengan zat-zat ni. Contohnya buah-buahan berwarna, sayuran hijau ya, makan secara segar. Dan care ialah come for yearly check up untuk check ada tak masalah mata ya, ada masalah power kepada kanak-kanak ataupun masalah-masalah mata yang lain. Jangan tunggu tak nampak baru datang hospital ya, Dr. Ainul. Dan D stands for distance and daylight. Distance maknanya jarak lah ya. Jadi direkomenkan kalau kita tengok phone tu, cuba jarak tu jangan dekat sangat, paling kurang 1 kaki ya. Kalau kita tengok komputer, laptop pun kita kena ada posture yang elok, dan jarak je elok 2 kaki ya. Dan kalau kita tengok TV tu, elakkanlah anak-anak tu daripada pergi depan TV tu, kalau elok sekurang-kurangnya 10 kaki lah antara kanak-kanak ataupun dewasa daripada TV ya. Right. Ini tujuannya supaya kita tak terlalu dekat dengan benda yang kita nak melihat, untuk mengurangkan kita panggil near work lah ya. Sebab bila kita lama tengok benda yang dekat tu, itu yang menyebabkan especially kanak-kanak ni mata tu jadi memanjang. Itu yang jadi lebih rabun jauh lah, kita panggil myopia. D yang satu lagi tu daylight ya. Kenapa di highlight daylight ni? Sebab memang kajian dah dibuat di seluruh dunia yang menunjukkan, dan tak tahu lagi apa punca dia, kalau kanak-kanak tu lebih banyak masa main di luar dan expose pada matahari, mereka kurang mendapat rabun jauh, dan kalau rabun jauh pun dia tak naik banyak berbanding dengan kanak-kanak duduk dalam bilik tengok komputer saja, tak kena tingkap tutup, tirai tutup, matahari pun tak nampak matanya memanjang lebih cepat, dan myopia atau rabun jauhnya dengan kadar yang lebih tinggi ya. Jadi daylight penting ya. Seterusnya Dr. Azhar. Ya, E ialah ergonomics and eye drops. Ergonomics adalah satu kajian mengenai cara perubahan badan kita dan tempat kerja kita. Saya ingin tekankan sini ialah kebanyakan dari kita tidak menitik beratkan hal ergonomik ni. Bila kita duduk bekerja, komputer tu mungkin terutamanya untuk kanak-kanak ya, sebab apa benda keliling tu bukan dibina untuk kanak-kanak tu. Ada anak-anak disuruh belajar di meja makan di mana kursi tu terlalu tinggi, meja tu terlalu tinggi. Jadi kanak-kanak ada juga yang belajar di atas lantai, Dr. Ainul. Mereka ni baring sambil membuat kerja-kerja rumah mereka. Jadi ini tak bagus kerana jika posture kanak-kanak tu tak betul, jadi kanak-kanak ni kita ingat dia nak membesar, tulang dan otot-ototnya perlu berada di posturing yang elok untuk mereka besar dengan baik. Saya tak langsung ia juga menggalakkan kerabunan pada mata. Kadang-kadang ada kanak-kanak ni matanya sebelah power lain sebab jarak pekerjaan tu tak sama ya. Dan E ialah eye drops. Gunakan pelembab mata secara kerap. Apabila mereka banyak menggunakan skrin tu, gunakan untuk mengelakkan mata kering. Ya, tak know? Terakhir sekali F. According to script saya ni kata fun family time. Apa tu fun family time?
Jadi contoh dengan zaman digital ni kadang-kadang kita dah lupa family. Kita lebih kepada F yang satu lagi, Facebook. Dan kita berkomunikasi dengan family kita sendiri. Pergi meja makan pun semua tengok status update apa semua, tak sihat lah. Satunya memang kesan kepada mata lah, kita asyik tengok benda dekat, kadang-kadang matanya makin rabun. Keduanya dari segi komunikasi lah dengan ahli keluarga. Jadi lupakan sekejap lah handphonenya, komputernya, terutama di waktu makan. Dan sekarang ni banyak saya pun ada anak 4 tahun kat rumah lah. Kita ni sibuk pergi kerja, kadang-kadang iPad ataupun komputer tu jadi benda yang mengganti attention yang kita bagi kepada anak kita. Dan kadang-kadang saya pun digital babysitter, Dr. Ainul. Digital babysitter, correct. Masalahnya digital babysitter ni merosakkan mata. Dan kita dah kurang bawa anak tu petang-petang pergi berjalan ke, dan benda ni yang sebenarnya actually melindung mata lah, actually kanak-kanak. Jadi elok sebelum start online class tu, kalau pagi tu ajak anak tu bangun awal sikit kat luar tu, bila matahari naik jalan-jalan sikit kat luar. Dan petang kalau ada masa sebelum mata terbenam tu keluar lagi. Macam Dr. Noazah kata at least 2 jam Dr. Noazah. Ya, 2 jam. Hari. Baiklah. Terima kasih Dr. Ainul, terima kasih kepada semua penonton semua. Jadi kata-kata di akhir rancangan ini, saya mengajak semua penonton kita untuk mematuhi tema World Sight Day tahun ini, which is Love Your Eye. Jadi kita ingat 4P, kita prevent, cegah vision loss, protect your eye, lindungi mata anda, preserve, kalau mata kita dah sakit ke ada masalah, kita preserve apa yang ada, kita jaga apa yang ada, dan kita prioritize vision, kita beri keutamaan kepada penglihatan kita, itu yang penting. Jadi terima kasih semua kerana sudi mendengarkan rancangan kita pada hari ini. Kita berkongsi ilmu, semoga masing-masing semua sekali mendapat manfaat pada program ini. Jadi please like our Facebook, subscribe Facebook kita Radha Masyarakat Medical Center page, dan saksikan Dr. at ADMC pada bulan hadapan, pastinya menarik untuk anda semua. Terima kasih. Terima kasih Dr. Ainul. Terima kasih semua.